Nguyen Tan Sang dan juga Kadek Wahyu. Oh, ini pun dah satu pertarungan yang kita nanti-nantikan juga nih. Siapa yang akan menang pertandingan ni akan bertemu dengan Sutat Buncit di peringkat final nanti. Pemenang pingat emas di SEA Games baru-baru ini setelah mengalahkan Sheikh Firdaus Sheikh Alauddin dari Singapura yang menyaksikan Fauzi Khalid dan juga Sutat Buncit berkongsi pingat gangsa. Kelas G tidak dipertandingkan di Manila pada tahun 2019. Yang dipertandingkan hanyalah kelas A, B dan juga D sahaja. Di Sukan Si Vietnam, Komang Wahyu ni tak main. Kadek Wahyu. Dia berasal dari Denpasar, Bali. merupakan pesilat yang lahir pada 12 Jun 1997. Kadek Wahyu ni dia juga mampu untuk silat seni. Itu keupayaan dia. Pada pusingan awal, dia tewaskan Sheikh Firdaus daripada Singapura yang memenangi pingat perak di SEA Games. Baik, mereka dipanggil ketika ini untuk membuka langkah masing-masing. Nguyen Tan Sang berada di sudut biru, sementara Kadek Wahyu di sudut merah. Mereka sudah tahu, mereka sudah pernah melakukan pertarungan banyak kali dah di peringkat antarabangsa ini. Wasit daripada Malaysia, Azlan Rais. Baik, pertarungan dimulakan untuk pusingan yang pertama. Bagi kelas G lelaki ketika ini. 2 minit pertarungan pusingan yang pertama. 6 minit secara keseluruhannya. Masing-masing sekadar melakukan acahan sahaja. Serangan pertama yang dilancarkan oleh Kadek Wahyu tidak berhasil. Serangan kaki. Masih berhati-hati kedua-dua pesilat. Teguran pertama. Tendangan sisi yang tidak tepat dilakukan di situ oleh Tan Sang. Oh, Jatuhan sah ada daripada Kadek Wahyu. Kadek Wahyu yang mengalahkan Firdaus, Sheikh Firdaus Sheikh Alauddin 24-17. Kiranya telah berjaya melakukan satu kemenangan, mencatat satu kemenangan yang begitu penting sekali. Mengalahkan Sheikh Firdaus, juara dunia sebelum ini.
26 saat yang terakhir untuk pusingan yang pertama. Serangan kaki tepat sekali. Ya, dua mata berjaya dikutip oleh Tang Sang. Jatuhan cuba dilakukan, tak berhasil. Melebihi 5 detik jatuhan milik Kadek Wahyu. Sebab dia dapat bertahan sebentar tadi. Jadi tamat untuk pusingan yang pertama. Kadek Wahyu mendahului dengan kiraan dan juga kedudukan 6-2 setakat ini. Pertandingan babak kedua. Serangan yang baik pada Kadek Wahyu. 2 poin di situ. Dan serangan lagi. Saiking yang baik daripada Kadek Wahyu. Sangat jelas. Counter action yang baik daripada Tang San. Tambahan 3 mata, 12-7 ketika ini. Pusingan yang kedua nampak akan kesungguhan daripada Nguyen Tang Sang. Ada jatuhan yang dapat dilakukan oleh Kadek Wahyu. Tenangan. Tangkapan cuba dilakukan oleh Kadek Wahyu. Mereka dipisahkan. Ini bertarung semula. Dua gelanggang dipanggil untuk masuk semula ke dalam gelanggang ketika ini. 3 mata saja yang memisahkan kedua-dua pesilat ni. 20 second lagi untuk babak yang kedua. Serangan yang begitu tinggi daripada pesilat Vietnam. Penalti 5 mata untuk pesilat Vietnam kerana membuat serangan di kepala. Terus keputusan yang diberikan oleh wasit dan juga juri sebentar tadi. Ada bantahan daripada camp Vietnam. Kadek Wahyu memang merupakan pesilat utama dari Kepulauan Bali itulah. Sebab dia memang namanya memang cukup masyhur di sana. Dia ke Pulauan Peranginan itu.
Selain daripada Kadek Wahyu Rihartana Giri, nama penuhnya. Tu sebab ada RG kat belakang tu. Dah dilihat di situ. Tendangan slip ya, daripada bahu sampai ke kepala. Yang naik sampai ke atas. Dan sekaligus untuk melihatkan bagaimana potongan mata yang diberikan kepada Tan Sang di pusingan yang kedua ini tertangguh. Seorang lagi pesilat utama dari negara Indonesia yang saya percaya semua kenal dan juga hafal nama ni, Komang Harik Adiputra. Komang Harik Hari ya. Cuma untuk peraturan baru ni, Komang Harik ada buat selection dekat Indonesia tapi kalah. Oh, tak lepas ya? Terlepas. Kejuaraan kebangsaan ni pun dia kalah di peringkat final. Mungkin dia tak apa orang panggil? Tak bersedia. Tak bersedia dengan penukaran rule baru ni. Okey. Keputusan yang belum dapat diberikan di sini kepada insiden yang membabitkan serangan yang dilakukan sebentar tadi oleh Pamtang. Okey. Tiada pelanggaran. Saya rasa itu merupakan satu keputusan yang wajar sebab bukanlah sesuatu yang dimahukan, tapi serangan kaki terus dilakukan, serangan demi serangan kaki. Jelas tendangan Kadek Wahyu masuk ke sasaran. Lagi serangan, mereka bertarung ketika ini pada penghujung pusingan yang kedua. Kadek cuba bertahan. Waktu dah habis. Sepatutnya jatuhan dapat kepada dapat kepada Kadek Wahyu. Kadek Wahyu, betul. Berakhir juga pusingan yang kedua. Sebab keputusan daripada wasit sebentar tadi yang tidak mengiktiraf jatuhan yang dilakukan oleh Nguyen Tan Sang. Memang ada counter action daripada Nguyen Tan Sang, tapi waktu babak 2 dah habis. Anda kepada pusingan yang terakhir sebentar lagi, pusingan yang ketiga. Untuk makluman anda, pertarungan di peringkat separuh akhir hari ini akan berterusan sebentar lagi sebab ada lagi pesilat-pesilat yang akan turun gelanggang, termasuklah pesilat-pesilat daripada Malaysia. Ini adalah pusingan yang ketiga dengan kedudukannya 25-28. Serangan kaki yang dilancarkan oleh kedua pesilat untuk mendapatkan dua mata. Percubaan jatuhan tak berhasil di situ. Nguyen Tan Sang telah berjaya untuk bertahan. Langsung tidak memegang gelanggang. Langsung dia tidak terjatuh. Jadi di situ membolehkan dia mendapat poin apabila kegagalan Kadek Wahyu. Kadek Wahyu saya rasa dia akan lebih bertindak agresif dalam pusingan yang ketiga ini.
Menyadari betapa dia sudah ketinggalan sekarang. Masuk poin dia 30-30. Dapat 30-30. Tendangan yang dikira sebentar tadi. Oh, masuk. Satu lagi. Oh, tak dikira. Satu juri yang tekan. Oh, jelas. Keluar gelanggang. Serangan kaki daripada kedua peserta ketika ini. Nguyen Tang Sang. 1 minit yang terakhir. Yep, cuba bertahan di antara kedua pesilat. Yang jelas sekali memberikan tumpuan untuk melakukan apa juga cara mendapatkan mata. Tapi tendangan daripada sebelah belakang tadi yang dilakukan. Tidak jelas. Tak memberikan sebarang mata. Oh, serang balas yang baik. Yep. Baik daripada Kadek. Dan dia dapat bertahan ataupun tidak? Dapat. Dia dapat bertahan. Jadi Kadek Wahyu dapat menjarakkan poin sebanyak 7 mata. kembali di depan. 30 saat yang terakhir. Kadek Wahyu Rihartana Giri dari Bali, Indonesia. Serangan, tumbukan yang dilakukan di situ. Pertarungan dihentikan. Tendangan sisi, tendangan sisi lagi yang dapat dilakukan dalam gelanggang atau luar? Dapat, tapi hanya satu Point. juri je yang tekan. Sebelas detik yang terakhir. Yap. Kadek Wahyu perlu bijak untuk melengah-lengahkan masa. Dia boleh berpusing-pusing saja di seluruh gelanggang sambil cuba juga untuk melakukan serangan-serangan balas ringan, di mana dia kini dalam kedudukan yang cukup selesa untuk layak ke final. Oh, 4 saat yang terakhir. sempat dia Detik-detik mengelak. kemenangan. Sekali lagi Kadek hanya berlari-lari saja. Dan ini akan memberikan padah kepadanya nanti. Sempat juga dia dapat melakukan satu serangan. Kadek Rahayu Rihartana Giri berjaya untuk melangkah ke final bagi kelas G lelaki. Menewaskan juara SEA Games Hanoi 2022. Nguyen Tang Sang tewas. Sayangnya kalau dapatlah Fauzi Khalid bertemu dengan Kadek Wahyu ni kan best. Betul. Tapi apakan daya, Sutat Buncit adalah pesilat yang akan berdepan dengan Kadek Wahyu di final esok. Dengan pertarungan yang begitu sengit dipamerkan oleh kedua pesilat ini. Sepanjang pertarungan dia tak banyak tertangguh. Pertarungan ini berbanding dengan terdahulu di antara Christopher Kalo dengan Razak Rashid. Apa-apa pun saya percaya bahawa rehat beberapa jam sebelum esok akan memberikan gambaran. Sayangnya kepada Nguyen Tan Sang mungkin dia lambat untuk melakukan serangan di sini, Pak Zul. Itulah sebab ada silly mistake yang dia cuba buat. Aha. Memberikan mata kepada Kadek Wahyu 6 mata tadi. Salah satu dia ada sepakan di bahagian tepi. Ya. Baiklah, kami akan berehat seketika. Selepas ini giliran sahabat-sahabat yang baru dan juga rockers baru yang akan menemani anda dalam pertarungan seterusnya.